إلى حضرة سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا إلى مؤلف الكتاب الشيخ ابن عاقل وأصوله وفروعه شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا استودعناك ما قرأناه فردده إلينا عند حاجة إليه. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من كل شر نفسنا رب زدنا علما وارزقنا فهما. أما بعد. قال الشيخ مؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Haid, nifas, istihadah. Sambung balik perbincangan kita kitab Zadul Muta'alim pada halaman ke-69. Berkata pengarang haid, nifas, istihadah. Haid ni darah haid lah, darah bulan. Darah bulan yang menegah seseorang perempuan itu melakukan beberapa ibadah. Pegang Quran tak boleh, baca Quran pun tak boleh, mayang pun tak boleh, masuk masjid pun tak boleh, tawaf pun tak boleh, umrah pun tak boleh, sa'i boleh, tawaf tak boleh. Adapun nifas, darah yang juga dipanggil wiladah. Nifas ni darah bagi orang yang bersalin. Orang bersalin dia datang darah itu dipanggil darah nifas. Juga dipanggil wiladah. Juga dipanggil wiladah, yakni diri beranak yang keluar sekali tu. Darah yang keluar sekali dengan diri yang beranak tu. Anak. Satu lagi istihadah. Tiga darah ni duduk di perempuan. Laki tak ada. Laki darah kena ketik pacak dah. Tu. Tengok tu dia merah menyala kain kenapa? Aku tak sedap apa ni. Tang tadi pergi menebah. Pacak ketik dah. Istihadah ni darah penyakit. Dia tempoh-tempoh ni bila haid tu dah lebih pada tempoh haid, sama juga nifas, keluar pada tempoh kedua-dua ini, maka saat itu darah tu tak lagi dipanggil haid ataupun dipanggil nifas, tapi dipanggil istihadah. Dalam Quran pun diceritakan macam mana ditanya wa yasalunaka 'anil mahid. Baik. Maka kata mu'alif, haid ialah darah yang keluar daripada farash, bukan punggung tapi farash. Farash apa? Farash perempuan. Laki tak ada. Hak laki puluh nak jadi perempuan tu, tak tahu nak buat guna tu. Tak ada. Dia buat farash tiruan sekalipun tak boleh nak buat haid. Sebab tu kejadian Allah Ta'ala. Dia nak buat juga boleh, dia kena buat perencah, nak kena buat perencah sendiri, nak kena buh liquid darah tu sendiri. Pun ada orang boleh buat. Kadang mereka mengaku saya juga kedatangan haid, padahal laki. Dia operate tengkok dia, operate suara jadi suara perempuan, operate kemaluan jadi kemaluan perempuan. Lepas tu dia buh pula, dia buh dengan meter tu, cukup bulan keluar darah. Na'udzubillah min zalik. Ada juga lagu tu. Bila darah ni keluar? Ketika berumur 9 tahun. Ketika berumur 9 tahun. Ataupun lebih. Umur 9 tahun tak semestinya keluar darah. Kadang-kadang lajak sikit. Sampai bila nak kena lajak? Sampai 15.
15 pun tak terbit juga darah, maka orang tu dikira baligh juga. No? Ataupun keluar mani, itu cerita lain, itu cerita tanda-tanda baligh lah. Ni cerita darah ni. 9 tahun ataupun lebih di dalam keadaan sihat secara tabi'ah. Bukan dia ni sakit, bukan dia ni orang yang pelik pada orang, bukan dia ni darah tu terbit dengan sebab doktor dah bagi pengiktirafan kata dia ni sakit. Hak keluar tu bukan darah haid, itu cerita lain lah. Pada masa-masa yang tertentu, bukan nak keluar selalu tu, ada masa-masa dia ada sebanyak-banyak, ada sekurang-kurang, tidak kerana sakit. Ni darah haid, darah yang keluar bagi perempuan yang berumur 9 tahun ataupun lebih, tak kira lah berapa tahun pun, no? Yang penting atas 9 tahun. Lepas tu keluar pula, orang tu masa tu dalam keadaan sihat secara tabi'ah, secara kebiasaan. Bagaimana dia ada selalu tu, no? Bukan sebab dia pergi makan ubat ke apakah. Pada masa yang tertentu, tidak kerana sakit. Sekurang-kurang umur perempuan yang datang haid itu ialah 9 tahun. 9 tahun. 9 tahun ni mana? Genap tahun ke-10 lah. Genap tahun ke-10. Masuk tahun ke-10 cukup 9 tahun. No? Bukannya tak cukup 9 tahun lagi. Bukan 8 tahun lebih nak cukup 9, tapi 9 tahun nak cukup 10. Genap 10, 9. Sekurang-kurang masa keluar haid itu sehari semalam, 24 jam. 24 jam sekurang-kurang haid. Yang ghalibnya, yang kebiasaannya 6 atau 7 hari. Yang ini kebiasaan. 6 atau 7 hari dengan malamnya. Ini kebiasaan. Sekurang-kurangnya ada orang 24 jam saja. Dia tak boleh sembahyang. Hak hari lain boleh. Ada orang kebiasaan hak banyaknya 6 atau 7 hari lah. Sebanyak-banyak haid 15 hari dengan malamnya. Ni nayah lagi lah. Dia tak nayah pasal dia tak kena sembahyang. Nak nikah dengan dia tu. Nayah lagi lah. Kena tahu juga ni. Dah kena tahu juga, tapi tak tahu apa. Jadi hubungan Kristian. Kalau kata Yahudi, Yahudi ni kalau kata perempuan dia haid, dia tinggal terus. Tidur sekali pun tak dah. Tidur asing-asing terus. Sebahagiannya. Maka ada kata kebanyakannya. Tetapi Kristian dia tak kira haid tak haid. Dia kira nak bersama. Nanti Kristian pula. Islam, Islam ada aturan dia. Sekurang-kurang masa suci di antara 2 haid itu 15 hari. Sekurang-kurang masa suci di antara 2 haid. Habis haid, dia pun mandi wajib, nak sambung pula haid seterusnya tu, dia ada masa 15 hari. Ini guru dah sebut, kalau tidak suci ataupun haid 13 hari, maka suci 17 hari. Begitu juga berikutnya. Tak apalah tu kiraan. Kiraan dia tu. Jadi 15 hari sekurang-kurang masa suci tu. Ni sekurang-kurang lah. Tidak ada had bagi sebanyak masa yang suci. Ada yang sampai 29 hari. Sebab dia sehari dia haid. Haid tasad ni dia 15 hari. Ini bagi orang yang selama-lama haid lah. 15 hari dia haid, maka 15 hari lagi dalam sebulan tu dia suci. Tapi ada orang haid sampai 16 hari ke-16, hari ke-17, itu bukan lagi dipanggil haid, itu dipanggil istihadah. Darah sakit, dia kena sembahyang, dia wajib sembahyang. Habis cara ringkas lah ni, detail lagi ada dalam kitab. Tak ingat nama apa kitab tu. Dalam Idahul Ba'd pun ada bahas, tapi ada sebuah kitab tu bagus. Kitab tu kitab apa? Kita tengok lagi.
yang Syekh Nazrul Nasir ada terjemah tu. Bagus tak? Dia cerita detail elok. Hanifah, darah yang keluar mengiringi beranak. Bila beranak, darah tu pun keluar. Adapun darah yang keluar sebelum beranak, maka tidak dinamakan nifas. Nanti ingat balik, ni darah hak keluar lepas daripada beranak tu. Kelahiran tu, anak yang lahir tu keluar pun, dia pun keluar mengiringi, no? Duk sepanjang-panjang tu, pas dia beranak tu darah duk keluar tu, tu dipanggil darah nifas. So kurang-kurang nifas itu satu lahzah, sepercik keluar baby, pop, keluar sekali keluar je, satu lahzah. Sepercik. Sebanyak-banyak nifas 60 hari. 60 hari ni sebanyak-banyak nifas. Duk darah tak henti. No? Lama mana? 60 hari je. Naik ke hari ke 61 tu bukan lagi nifas. Tu adalah istihadah. Ghalibnya, kebiasaan nifas 40 hari. Orang Melayu kita duk pantang tu 40 hari. Kadang-kadang tak sampai. Tak sampai, tambahlah ni pula pasien tak sampai banyak lagi. Banyak yang tak sampai 40 hari dah habis dah dari nifas. Pasal apa? Ubat macam-macam. Ubat bagi hilang, bagi darah pom sebagainya, bagi cepat habis. Habis. Istihadah ni dipanggil darah sakit. Darah nifas tasak ni, dia tak tentu noh waktu keluar tu. Ni timbik pengetahuan jugalah. Kadang-kadang bila kita kahwin ni, kita ada anak, bini kita beranak, dia tanya kita, bang masa beranak tadi ni bersih dah, tak ada apa dah? Dia ingat ke yang sekurang-kurang nifas tu lah, dia sepercik satu lahzah. Pak-pak tengok malam ni keluar darah. Ni darah apa bang? Tanya kita. Kita pun lagu mana darah apa ni? Abang pun lama dah tak bersalin, lupa habis dah. Jawab gitu ke bini. Abang pun lama dah tak bersalin, lupa habis dah mana ni. Jadi itu juga dinamakan darah nifas. Sebab tu ulama sebut dia tak tentu waktu. Terkadang, sini guru kita sebut, terkadang semalam selepas bersalin, dan kadang-kadang bila-bila sahaja. Tabik dia kat situ. Habis. Istihadah, darah yang keluar pada bukan masa haid dan nifas. Mana masa haid nifas tadi dah sebut dah. Haid, sekurang-kurang haid 24 jam, sebanyak-banyak haid 15 hari. Nifas pula sebanyak-banyak nifas 60 hari. Terbit lebih daripada masa nifas, lebih daripada masa haid, tu bukan lagi haid, bukan lagi nifas. Itu dipanggil istihadah. Pasal apa kita nak kena tahu kata tu istihadah? Nak tahu kata masa tu dia bukan lagi tertanggung ataupun terangkat kewajipan solatnya. Dia masa tu dia wajib semayang. Pasal tu sini lagi dalam masalah haid ni, orang perempuan kita ajak anak bini kita, ajak anak dara kita, ajak bini kita, bila dia haid ajak dia tinggal semayang. Bukan kata ajak tak tinggal. Kalau ajak tak tinggal kita berdosa balik. Suruh dia semayang berdosa. Tu orang buat tanya-tanya teki. Bila apa suruh bini semayang fardu berdosa. Bila dia haid, bahkan bila kita tak bagi dia semayang dapat pahala. Bila mana? Bila haid. Ajak dia buat lagu mana? Ajak dia tinggal semayang. Kerana apa? Kerana kedatangan haid, kerana tertegah semayang. Jangan pasal apa tinggal semayang saja, tak boleh. Walaupun dia haid sekalipun, dia kena niat aku tinggal semayang sebab aku ditegah semayang, baru dapat pahala. Ni. Jadi haid tadi tu, dia bukannya dia ada banyak passion juga. Haid ni pun banyak warna. Banyak warna. Dia mula-mula dia merah ke hitam-hitaman pada peringkat mula. Lepas tu dia naik peringkat kedua jadi warna merah saja. Lepas tu dia jadi warna koko pula. Habis koko dia jadi warna kuning. Lepas tu putih. 5 peringkat tu. Mula dengan merah ke hitam-hitaman. Tahu mana ni duk kaji. Lama kaji siap dah.
Tu kata ni orang lelaki. Orang lelaki dia lebih alim bab haid walaupun dia tak ada haid. Buktinya berlambak kitab-kitab ulama lelaki yang tulis bab haid ni. Imam Syafi'i duk kaji gimana keadaan darah sebagainya. Bukan kata pengotor. Bukan makna kata pengotor. Nak abang kata itulah hukum Islam. Dia tahu kaji habis semua. Ni. Maka kata mu'alif lagi, darah yang keluar pada bukan masa haid dan nifah ini lebih pada 15 hari bagi haid, lebih pada 60 hari bagi nifah. Itu dipanggil istihadah. Sekurang-kurang masa mengandung itu 6 bulan 2 lahzah. Apa maksud lahzah? Sekelip mata ataupun seperludah. Sekurang-kurang masa mengandung itu 6 bulan 2 lahzah. Bagi orang mengandung lah ni. Mengandung beranak. Tempoh mengandung lama mana? 6 bulan 2 lahzah. Walaupun anak tu mati, darah yang keluar tu darah nifas. Dan sebanyak-banyaknya mengandung tu 4 tahun. Ada orang mengandung 4 tahun. Tapi jarang lah. Jarang sungguh lah 4 tahun ni. Ghalibnya, kebiasaannya 9 bulan. Ini kebiasaan. Tu kadang-kadang kita ni ambil hukum kebiasaan ni kena pada orang hak nadir. Bila dia lajak sikit lebih pada 37 ke 38 minggu tu, dia mula kalut nak belah. Perut. Oksigen lah macam-macam. Hak betul-betul lah. Hak tak betul pun dah juga. Buat kalut tu. Yang tu boleh tahu kata tak betul pasal sama-sama doktor bertelagah. Sama-sama doktor bertelagah bukan kata nak pandang rendah, tak pandang rendah. Depa ilmu depa hebat, bukan ilmu kita. Tapi bila yang boleh tahu tu pasal sama-sama depa bertelagah. Hak ni cerita hak nu cerita ni. Kita tahu dah lah. Ada juga tak kena. Supaya tu lah khilaf ni di mana-mana pun ada. Kalau laki bini hak tidur sebantai pun ada khilaf. Tambah hak yang profession yang berbeza-beza pun sama lah. Baiklah. Habis. Perkara-perkara yang haram sebab haid dan nifas. Bila seorang perempuan itu berada dalam keadaan haid, kedatangan haid dan juga nifas, apa benda yang haram dia buat? Ma yusabu ala tarkihi wa yu'aqabu ala fi'lihi. Diberi dosa, dijanjikan seksa bila dia buat. Dan ma yusabu ala tarkihi wa yu'aqabu ala fi'lihi. Diberi pahala bila dia tinggal dan dijanji seksa bila dia buat. Apa dia? Haram ni lah. Haram dengan sebab haid dan nifas. Elak dia haid dan nifas. Tak ada haid dan nifas tak haram. Apa dia? 8 perkara. 8 perkara. Pertama, sembahyang. Apa sembahyang sekalipun, fardu ke sunat ke, haram. Fardu atau sunat haram sembahyang. Dan sujud tilawah juga haram. Dan sujud syukur juga haram. Tak boleh buat. Yang kedua daripada 8 perkara yang haram dengan sebab haid dan nifas tadi ni, apa dia? Puasa fardu dan sunat. Puasa ni pun kena hati-hati juga. Ada orang yang dia ni puasa, elok lagi seminit nak buka puasa, dia puasa lain macam. Kita tak sedap pergi tandas lagi lah dia kata. Ada setengah-setengah kadang-kadang kita dengar. Entah dah. Dengar orang duk sembang lah. Pada pergi petua kata, kita nak buka puasa ni orang perempuan kalau boleh jangan pergi tandas lah. Nak pergi pun biar pergi lepas buka puasa. Pasal apa? Pasal takut pergi tandas lagi, tengok aku ni uzur dah. Rugilah sehari. Padahal puasa nak habis sehari dah. Tiba-tiba nanti nak kena qada balik. Tak qada, kena qada juga. Dan tambah dengan fidyah pula. Tak kena tu. Tak kena petua lagu tu. Tapi ramai orang petua lagu tu. Dia kata kalau kita tahu lepas kita buka dah, tak apa, kira sah dah. Padahal dia duk berasa dah, puasa belendiak lah, puasa lain macam. Dia tengok sungguh. Tak boleh. Lepas tu lah, kadang ada orang tanya, kita jawab kata hikmahnya Allah Ta'ala nak suruh kita banyak puasa.
Walaupun kita dah puasa hampir sehari, tiba-tiba dengan sebab seminit tu kita uzur, tak sah satu hari tu. Sebab apa? Allah Ta'ala nak suruh kita puasa lagi sebab dia sayang kat kita. Sebab lagu tu dia baru dia rasa seronok sikit. Hak tanya pula bukan orang muda-muda, orang tua. Duk kira lagi dengan Allah Ta'ala. Cakap senang dah, kita tak kena tu. Kita tak ada haid, cakap senang. Berkena kat teruk tu. Tak apa. Tapi perempuan tak apa, mereka rajin puasa. Kita tak apa nak rajin ni. Jadi puasa ni fardu dan sunat, dua-dua tak boleh buat. Ketiga, membaca Al-Quran pun tak boleh. Tapi dalam bab baca Quran ni, yang ni ada qaul-qaul yang lain, qil yang lain. Khususnya dalam masalah orang yang menghafaz Al-Quran. Jangan peliklah. Walaupun kita nak berpegang kata hafal Quran pun tak boleh baca, tak apalah. Nak jaga-jaga lagi. Tapi jangan pelik bila kita jumpa qil yang menyebut orang yang menghafal Al-Quran dibolehkan membaca atas tujuan nak ngulang Quran, takut lupa. Tidakkan jenuh lah, dia nak ingat pun susah. Elok nak ingat, cuti pula 2 minggu tak ngulang dah. Tu cerita lain pula lah. Tu cerita lain, tu di tafi-tafi dibicarakan. Cuma kita ni bukan ahli Quran ni, bukan time tak uzur tak gaduh nak baca. Main time uzur lah baru gaduh nak baca Quran. Tak kenal lah tu. Macam depa tu, memang depa duk baca saja Quran, duk baca tiba-tiba uzur. Sedangkan nak ngulang ni. Pasal tu ada qil yang menyebut diharuskan bagi mereka. Kita ni time tak uzur pun tak baca dah. Main time uzur lagi mujur. Lagi mujur lah, aku dah malas baca dah. Time boleh baca, bila masa tak boleh baca lagi mujur lah. Tu. Keempat, menyentuh Quran dan menanggungnya. Menanggung Quran juga tak boleh. Sentuh tak boleh, tanggung tak boleh. Tapi kalau buh dalam beg boleh. Pasal apa? Pasal bukan tanggung Quran, tanggung beg. Tapi beg tu bukan sama besar dengan Quran lah. Memang beg khusus untuk Quran, tak boleh lah. Ni beg tu dalam beg tu benda lain pada lagi. Quran pun tumpang je. Tu tak apa. Pasal tak nama kata bawa Quran. Ni terang-terang bawa apa tu? Bawa beg Quran. Memang terang-terang dah beg Quran, tak boleh lah. Kecuali dia niat beg juga, tu cerita lain. Jadi Quran tu tumpang. Ini sebahnya macam tu. Tanggung. Kalau kata sentuh, lapik, boleh tak lapik? Setengah-setengah kita ada berkata boleh lagi lapik. Tak boleh. Kata dengan guru kita, Tuan Guru Haji Saleh Ahmad, pengasas kampungan Kembai tu. Ni kira abang senior lagi lah. Abang senior kepada Allahyarham Tuan Guru Haji Rifai Yaakob. Lapis-lapis mereka ni, lapis-lapis Tuan Guru Haji Abdul Wahab Hasan, Tuan Guru Haji Abdullah, Tuan Guru Haji Abu Bakar Taib. Tu semua lapis. Tuan Guru Haji Abu Bakar Taib ni Tok Guru pada Tuan Guru Haji Adnan, Pondok Sungai Karangan. Tok Guru dia lah. Orang panggil Tok Ngah Bakar, orang Sidang. Dia lah main tunjuk pondok dekat Tok Guru Jinan tu. Mu buka tak ni? Mu buka tak ni? Masa tu payah. Tok Guru Jinan tak apa nak mau lah. Dia seronok duduk dengan Tok Guru. Mu jangan duduk dengan aku main buka tak ni? Dia ni menantu pada Tok Guru Jumak. Tok Guru Jumak Zudi lah. Tok Guru pada Tok Guru Rifai Yaakob. Pangkat kami panggil Tok Ngah, Tok Amnakan. Dia panggil Tok Ngah Bakar. Jadi Tuan Guru Saleh Ahmad ni lapis-lapis depa. Dia ni lapis Tuan Guru Haji Abu Bakar Bongo, Tuan Guru Haji Abu Bakar Ibrahim, yang buka pondok di Bandar Hilih, pak mentua kepada Tuan Guru Haji Ismail Mahmud tu. Jadi masa mengajak ni pondok Lanai tu, Tuan Guru Haji Saleh Ahmad ni dia mengajak kelas bawah-bawah, padahal alim. Kami duduk dengan dia tu kena hafal matan Aqidah Taqwa dengan dia. Sampai hari ni tak ubah lagu dia. Walaupun matan Aqidah Taqwa lah ni kan ada lagu yang sonok-sonok kita dengar. Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil ihsani. Kan sampai wal malakul ladzi bila abi wa la akla la syurba wa la nauma lahum. Sonok lagu-lagu lah ni. Tapi tak boleh nak ubah. Pasal teringat lagu hak mula-mula dia ajak kita, abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil ihsani. Sampai belakang khatimatun fi dzikri baqil wajibi mimma ala mukallafin min wajibi abuhu nabiyuna Muhammadun qad ursila lil alamina rahmatan wa fadila. Sampai belakang wa as'alul karima ikhlasal amal. Teringat lagu dia.
Jadi dia pesan, masa kami duduk di mahad tu, dia bagi kaedah Quran lapik setebal gunung pun tak boleh. Tu. Mana kita faham apa? Tak boleh orang dia buat lapik tu. Alih muka surat pakai guna pen. Tak boleh. Menanggung Quran. Ini kaedah mudah lah. Setengah orang kata lapik tak apa. Lapik setebal gunung pun tak boleh kata dia. Dia ngajak kelas bawah-bawah. Bagi Tuan Guru Haji Abu Bakar jaga kelas atas. Dia pun kata tak padan mu tok guru, mu kena jaga kelas atas. Dia kata kalau pakat jaga kelas atas, siapa nak jaga kelas bawah? Hak bawah ni penting ni, hak pasak ni. Tu kaedah dia. Alim sungguh. Misal tarik jalan. Cengeng. Dia kutil orang sambil dia senyum. Kulak kulit lah. Zaman tu. Lah ni tak boleh, lah ni jegik budak pun mak ayah marah dah. Saya pun tak bisa pegang anak saya macam mana ustaz buat anak saya. Sudah. Bawa baliklah macam jaga sendirilah senang. Ni. Jadi dia kata lapik setebal gunung pun tak boleh. Tak boleh. Yang kelima, masuk ke dalam masjid pun tak boleh jika ditakuti terkena kotor kepada masjid. Kalau tak takut boleh masuk. Masuk bukan masuk kata duduk, masuk mana lintah. Duduk tu tak boleh lah. Masuk dengan masuk lintah. Masuk pintu tu nak masuk sini. Masuk pintu sini, keluar sini. Contohnya, nak pergi kedai barang belah sana. Masjid kita tak berapa nak basah sangat, Masjidil Haram. Kalau nak lengkong Masjidil Haram numpah sana. Bawa jemaah uzur tu kan nak balik ke mana nak lengkong sana teruk dah. Taksi tak masuk dah kot tu. Betul? Masuk juga ke dalam masjid. Tapi kena yakin kata tak mengotori, mana dia ni haid, tak jejah, tak jatuh ke atas lantai dalam Masjidil Haram. Tu. Dia yakin tak apa. Atas dia tu. Habis. Keenam, tawaf, sama ada fardu ataupun sunat. Tawaf sunat pun tak boleh, tawaf fardu pun tak boleh. Ni ada masa kita pergi tu ni, duduk di Madinah tu, ada dia bagi tazkirah. Pelajar kat lah. Dia abang kata, tengah-tengah tazkirah tu ada orang bagi tahu kata, Ustaz, kalau kami uzur macam mana ni? Dia kata uzur ni basuh. Lak bergelak, cuci bergelak, lepas tu tampaklah buh kapah-kapah, pergi tawah lah. La haula wala quwwata illa billah. Tak tahu dia pakai pendapat mana kan, tapi kalau pendapat kita mazhab Syafi'i tak boleh lah. Dia bukan masalah. Sebab dia kata apa? Hak tak boleh tawah tu sebab kalau khawatir jatuh dalam masjid, darah tu jatuh dalam masjid. Bukan lagu tu. Dia uzur tu, diri orang tu uzur, maka dia tak boleh nak tawah dan tawaf fardu dan tawaf sunat. Yang ketujuh, wati atau jima'. Wati atau jima'. Atau tafsir lah tu. Setubuh lah. Haram setubuh isteri. Waktu mana? Dalam keadaan haid dan nifas. Kedelapannya, bersuka-suka. Bergalak senda. Aku sebut bergalak senda dengan barang yang antara pusat dan lutut. Mana? Kira tengoklah, pusat duduk di mana, lutut duduk di mana. Jadi di kawasan tu tak boleh duduk bergalak senda, tak boleh duduk bergurau senda, tak boleh duduk bergalak senda, tak boleh bersuka-suka kat situ. Hak lain tak apa. Hak lain tak apa. Faham erti sendiri lah kan. Tapi kawasan tu haram bila dalam tempoh haid dan nifas. Ada banyak sebab lah. Antara takut terlajak. Ta'abudilah nombor satu. Hak nombor dua, takut terlajak. Sebut masalah pusat ni, teringat kawan kita masa pergi di pesantren tu. Dia ni mandi dok pondok ni, yalah bukannya semua hak elok-elok lah. Kita sendiri pun tak elok. Jadi ada seorang ni, dia ni mandi. Bila mandi tu pakai kain basah, duduk turun lah kain belekat dia tu. Bila mandi curus turun kain belekat, nampak pusat. Kita pula pasien mulut besar lagi, tak boleh tegak. Tarik sikit, naik atas sikit kain tu, nampak pusat tu. Dia tarik naik, mandi turun lagi. Tarik naik, mandi turun lagi. Tak boleh tegak, tarik. Sampailah kali gamak kali, banyak kali lah dia mandi sekali kan. Tekah mandi dia tegak. Dalam kali dia tak larat ke orang dah tegak dah. Kita kata, duk turun lagi tu.
Dia kata minta maaf lah, kata budak Johor. Dia budak Johor. Kata minta maaf lah, aku punya pusat ni tinggi. Dia kata bukannya aku tak nak tutup pusat, pusat aku duduk tinggi, kata. Tu yang nampak selalu. Macam-macam kan manusia ni noh. Sebab tu kita pun tanya hukum rokok. Kita hisap rokok ni, nak tahu hukum rokok ke mana. Dah tahu kita suka hisap rokok, tanyalah dekat ustaz yang hisap rokok, barulah dapat jawapan hukum sama macam kita nak. Tanya ke ustaz tak merokok ke? Kena kita haram. Supaya nak ceritakan manusia ni, tu. Hak yang masalah rokok tu boleh gagah, ni masalah aurat. Dia kata pusat saya tinggi. Tak apa tu. Jadi kedelapan bersuka-suka. Dia tengah kata istimta' ni dengan barang yang antara pusat dan lutut. Wajib di atas orang yang haid dan nifas tu qada'kan puasanya. Nampak? Semayang tak kena. Semayang ni dia kena satu fardu yang luput. Satu fardu atau dua fardu yang luput tu. Adapun puasa kena belaka. Kena belaka puasa yang luput ketika haid dan nifas itu. Dan tidak wajib qada' sembahyangnya kecuali luput yang terakhir. Kalau kata dia tak qada dan tempoh tahun tu juga masuk tahun puasa yang kedua dah, maka dia kena bayar fidyah, sehari secupak. Masuk tahun kedua pun dia tak puasa juga, sampai masuk Ramadan yang tahun ketiga, maka dia kena bayar setiap hari tu 2 cupak. Begitulah digandakan 3 cupak, 4 cupak dan sebagainya. Samalah laki-laki pun sama juga, kena ganda juga. Tu antara benda yang kita galak sikit, galak sungguh-sungguh. Lebih kurang dalam tahun lepas ke 2 tahun lepas, pergi mengadap Tuan Guru Jifai, Allahyarham Tuan Guru Jifai. Zaman duk pondok lu mengaji dah, duk beramal dah, tapi ni untuk khusus bincang bab fidyah. Jadi duk bincang bab semayang, bab puasa. Hak fidyah hak sorehnya puasa lah, hak tu je lah dalil yang kuat. Lepas tu hak lain duk lemak kiyah kepada semayang, dengan husnuzan dan juga atas dasar ta'awun, tolong menolong semayang. Lepas tu dia ada fidyah semayang, fidyah puasa. Fidyah semayang tu kiyah pada puasa. Lepas tu dia ada kafarah jima', kafarah zihar, kafarah sumpah. Kemudian dia ada hukukillah, hak-hak Allah Ta'ala, dan juga hak-hak anak Adam. Tu ditolak, ada 14 semua tu. 14 cupak tu. Lepas tu hak tu ganda lah. Hak semayang 360 kali 5 kali 4 tahun. Hak puasa pula ganda. Buat asyik dah. Tulis cuma duk tangguh. Tangguh sehari nantilah pergi jumpa Tok Guru. Nantilah Tok Guru suruh main lah. Kita siap mai. Dia nak tengok dan dia nak takris. Celik. Tangguh lah kali Tok Guru meninggal. Jadi satu galak tu, satu penyesalan. Menyesal pun tak ada guna. Bila dia buka laptop tengok, Allah, nyesalnya aku tak buat amanah Tok Guru. Tok Guru suruh buat, tak buat. Tu kalau ni nak jadi cerita pula, pas Tok Guru meninggal ni, banyak pula orang duk tanya selesai masalah fidyah. Telefon, mesej tanya, Ustaz lagu mana nak buat? Banyak mana nak kena bayar? Kira lagu mana? Ganda lagu mana? Kali RM1 sebagainya. Jadi serupa dengan Allah Ta'ala nak suruh kita ni teriak. Bila orang tanya kena buka kitab kita, mana ada nak kira dah, kita kira siap dalam tu dah. Bila orang tanya tengok tu lah. Cak kali buka dah teriak, Allah jahatnya aku. Patut aku pergi selesai dah dengan Tok Guru berajak nak tengok. Kita buat risalah pada menyatakan fidyah. Tak apalah, lepas tu duk bincang dengan sahabat-sahabat kita, buat bila bagi lengkap sebuah buku namanya wasiat aku. Dalam tu dah belaka orang mati buat ke mana kan. Wasiat tu kalau boleh esok dipakai ada seorang satu. Esok ni siap, esok kita edah seorang satu ambil. Gimana dalam tu ada cerita kalau kita mati, kita tulis siap buh sign kita, siap buat lagu ni kat aku. Aku mati buat lagu ni kat aku. Baca Quran lagu ni. Dalilnya lagu mana, kaedah lagu mana, ada tu insya-Allah. Tak apa.
Jadi itu fidyah. Mana kena ganda, laki pun sama, perempuan pun sama. Aurat lelaki dan perempuan sikit. Aurat artinya barang yang kekurangan atau sesuatu yang dikeji atau kemaluan. Biasa guru pakai makna hak takhir, kemaluan. Tu aurat. Apa itu aurat? Kemaluan. Pasal apa kemaluan? Kemaluan ni bukannya alat kelamin tu. Kemaluan benda yang kita malu nak tunjuk ke orang, tu maksudnya. No? Ni kulit bagi orang perempuan. Kemaluan ni. Malu nak tunjuk ke orang. Laki pun sama. Memang dalam sah semayang kita ni pusat hingga lutut. Tapi fiqh yang warak bagi orang yang warak adalah seluruh tubuh badannya. Jangan dia buat tebing naik motor kot taman tu pakai seluar pendek ke, baju tak pakai. Baju tak pakai tak boleh. Sebab bila kita berhad bersama dengan orang ajnabi, orang asing, seluruh badan juga. Seluruh badan. Maka kata mu'alif, aurat pada syarak ialah barang yang wajib ditutup di dalam sembahyang. Tak ada niat kita nak ambil pakai ni. Dan barang yang haram melihatnya. Nya barang. Tak ada tengok. Kulit orang perempuan tak ada kita tengok. Kecuali isteri lah, walaupun dia ajnabi tapi dia isteri kita, dah halal dah. Cerai haram balik. Cerai pun haram. Tengok cerai lagu mana. Kalau cerai talak satu tak haram lagi. No? Cerai talak satu dalam tempoh iddah, dia boleh rujuk balik pasal tu. Haram orang perempuan cerai talak satu keluar dari rumah. Nak keluar tu kena minta izin. Laki dia cerai, aku cerai hang. Marah punya marah, aku cerai hang. Oh riau lah, kemas-kemas baju dalam beg. Biasa orang kita lagu tu. Mana boleh keluar? Kena minta izin ke suami dulu. Bang, saya nak keluar ni. Nak keluar pasal apa? Dah abang cerai saya. Cerai apanya? Awak tak boleh rujuk. Kecuali lah talak 3. Talak 3 tak apalah, boleh, tak boleh rujuk dah. No? Ni boleh rujuk. Tapi tak rujuk pun dia tak kata apa aku rujuk boleh. Main tengah malam duk apa nama ni, duk pulung ke perempuan tu. Tu kira rujuk lah tu. Pasal perempuan tu pun redha, laki tu pun nak. Kira rujuk lah tu. Dia tak kata rujuk pun ustaz, tak gaduh kata. Lagu tu. Jadi mana tak boleh dia keluar aku suka. Ni kadang-kadang pak mentua puluh lebih lagi. Bini telefon ke pak dia. Ayah main ambil ni, abang cerai saya dah. Orang pak mentua puluh lagi. Hang cerai anak aku ambil balik. Tak boleh. Jangan jadi pak mentua tak cerdik gitu. Ada orang lagu tu. Penyebab penceraian ni pak dia. Jangan duk kalut. Penyebab rumah tangga lagi mana hang tak kena katok, lagi mana hang tak membahayakan, tak bisa ditekuk, mana tak ada masalah apa, kelai cara-cara biasa, tak apa, kelai lah. Kadang-kadang kelai tu nak boleh anak tu. Setengah orang tu tahu lah, kata bukan saya kata tak tahu masuk lagu mana, kita pun tak tahu. Tapi dia kata hak kelai tu nak boleh anak, tak tahu. Ada lah kot. Jadi jangan duk masuk campur. Cerita nak ceritanya, bila cerai talak satu tu boleh rujuk lagi. Talak 2 pun rujuk lagi. Talak 3 je tak boleh dah. Talak 3 tak apa nak kemas beg pun. Jadi yang dikatakan kat sini, aurat pada syarak ialah barang yang wajib ditutup di dalam sembahyang dan barang yang haram melihatnya. Aurat lelaki ialah di antara pusat dan lutut. Ni dalam sembahyang. Luar sembahyang, luar sembahyang pun sama agaklah. Cuma tanda bagi orang yang warak tu seluruh badannya juga auratnya. Aurat bagi orang yang warak tu. Aurat perempuan yang merdeka sekalian badannya. Bahkan orang yang warak ni kepala dia pun dia tak buka. Tutup. Tutup dengan apa? Dengan kopiah, dengan lebay. Bukan dengan kek. Tapi pasal orang lain dia pakai kek. Tak apalah tu. Tak tahu lah, ada mungkin adalah pendapat hak kata sunat ke apa kan. Tapi hak kita tahu ni kopiah lah. Kopiah lah hak moleknya. Pasal kopiah ni pakaian Nabi, pakaian orang soleh, pakaian tok guru. Kita nak jadi tok guru kita tak mampu, berlakon jadi tok guru pun tak apa dah berlakonnya. Ni. Jadi sekalian badannya melainkan muka dan tapak tangan. Melainkan muka dan tapak tangan. Ni bagi orang perempuan. Maksud tapak tangan itu ialah belakang dan perut tapak tangan. Ni perut tapak tangan.
Bila kita buat lagu tu, duduk di dalam tu dipanggil perut batinah dia tu. Mana belakang? Belakang ni. Ni belakang. Yang tu tak apa. Syarat aurat perempuan yang hamba, tak ada dah hamba, tapi hukum ada lagi. Apa dia? Di antara pusat dan lutut. Dia pakai seluar sakat pusat dengan lutut, kain sakat pusat dengan lutut, pakai skirt saja, baju tak pakai. Tak apa, tu hamba. Tapi tak ada adalah hamba. Bibi dia baru tu tak boleh lah. Ambil bibi, kita ambil bibi. Bibi pula umur 25, umur 18 Mau hidup kerja dengan kita. Dia pakai lagu tu. Tak tahu pasal apa hang pakai lagu ni. Ni kan aurat bagi seorang hamba. Tu hamba mu bukan hamba mu, bibi aku bayar gaji. Dia buat cara hamba nanya sungguh. Aku pula jadi hamba lagi. Jadi syarat barang yang menutup aurat itu hendaklah menegah daripada kelihatan warna kulit. Nampak? Kelihatan warna kulit, bukan pakai plastik atau pakai kain kelambu. Kain kelambu je main kain kelambu. Pakai kain kelambu. Tak boleh. Ataupun jubah hak nampak warna kulit, jubah tu warna putih. Lah ni fashion tu lah ni Tengok sama tuan-tuan, kadang-kadang kita tak perasan. Orang Tina ni, tempat tak ada kuliah orang Tina ni, lelaki-lelaki saja orang Tina tak ada Ada pun tak apa orang kan Ada pun kita tak nampak dia, tak apa, nampak dia jegi jenuh. Di tempat tak ada sebut lagi lah. Orang Tina ni bukan apa cerdik sangat. Bahasa mudah lagu tu ni, bahkan kita kata, Tok Guru kata, orang Tina ni bukannya cerdik sangat. Kadang-kadang perangai tu lebih pada nak darah kita lagi. Lebih pada nak darah kita lagi. Pasal tu setengah guru dia kata, bila mu bermuamalat dengan bini mu macam bermuamalat dengan nak darah. Nak darah ni dia naik atas kepala kita, pijak kepala kita pun kita bukan boleh marah dia. Nak darah kita. Nak kita. Macam tu lah bini pun. Kadang marah maki hamun kita, aku suka dia. Nak buat macam mana? Dan nak darah, tak apa nak cerdik. Kita puluh kerja pagi petang siang malam, setengah nak mampu, dia kata kita tak tolong apa kat dia. Tu orang perempuan. Dia kena sabar lah. Pasal apa? Pasal nak darah. Tak cerdik. Lepas tu pula, dia ni pula ikut. Ada seorang sahabat kita ni, adik-beradik dia lah ngaji pondok. Ngaji pondok tak mahu sebut lah pondok mana. Alim sungguh, zaman duk mengaji di kepala mutalaah. Kira orang perempuan ni dia alim lah. Duk mengajak orang perempuan alim. Alim sungguh. Menikah dengan orang kerja kilang. Tak apalah kerja kilang, tak ada masalah. Tapi orang kerja kilang hak tak tahu agama sangat. Sampai semayang jamak pun nak kena cerita lagi. Ni dia cerita lah ni. Dia cerita. Lah kali perempuan hak bini, hak jadi bini dia tadi ni, pasal tu bila nak dapat menantu, cari orang hak ada agama. Hak reti agama lah maksudnya. Reti paling kurang reti baca kitab, tahu hukum hakam. Maksud ada beramal tak beramal itu tak apa. Lah tu hidayah daripada Allah, tapi penting dia mengaji agama. Lepas tu lah ni jumpa, kalau kita pergi rumah duduk sembang depan rumah, tudung pun tak pakai. Tudung pun tak pakai. Sembang dengan kawan mengumpat apa tak salah kata, tapi penampilan tu tudung pun tak pakai, dengan kain batik, dengan t-shirt tangan pendek. Dulu ni Allah kira ustazah dalam pondok ni. Pasal apa jadi lagu tu? Sebab perempuan ni dia akan ikut corak laki. Kalau perempuan tu hodoh lagu mana pun, tak reti agama lagu mana, tapi kahwin dengan orang ada agama, dia jadi reti agama. Boh dengan tudung labuh, dengan jubah dulu kan zaman kelas menengah lah. Tu dia rambut warna-warni. Naik motor tu kan, apa dia ni dengan rambut terbang habis. Tapi rezeki dia nikah dengan ustaz. Lah ni kan, dengan jubah, dengan purdah, dengan macam-macam habis. Stoking sampai 3 lapis. Tu. Tapi kalau kata alim pun, alimah pun perempuan tu, tapi boleh hak laki hak jahil, dia akan turut laki. Pasal apa? Fitrah ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Ni Quran kata. Fitrah perempuan ni dia akan ikut acuan dia. Dia serupa dengan air. Air ni kita boh dalam acuan petak jadi petak. Boh dalam ni boh dalam acuan bulat jadi bulat. Acuan tu laki. Dia duduk di acuan siapa? Duduk di tangan siapa? Duduk di acuan jahil, jahil lah dia. Pasal tu nak cari anak menantu, cari hak ada agama, hak reti agama. Tak ustaz pun tak apa, tapi reti agama. Maka sikit lagi, dan mu'alif kata apa? Syarat barang yang menutup aurat itu ialah hendak menegah daripada kelihatan warna kulit. Satu, warna kulit tu. Kadang-kadang lah ni jadi passion apa? Duk pakai baju putih, duk main jual pula. Duk main campaign tu ke bini kita. Ni pakai ni tu, dia nampak tali bra. Nak bagi orang tengok tali bra. La ilaha illallah. Aduh, passion tu habis. Wajib menutup aurat hingga tidak kelihatan daripada pihak atas
Duk di atas pun tak nampak. Dan pihak keliling, duk keliling pun tak nampak. Bawah tak apa. Nah, ni mana? Ya, ni dalam sembahyang. Pihak atas tengok pun tak nampak, pihak bawah. Mana? Pihak bawah tak apa. Pihak keliling tengok pun tak nampak. Ada jenis pakai seluar ni besar ke apa ke? No? Lubang ke sini. Bukan lubang sini, lubang sini. Orang atas nampak tak boleh ya? Sunat memakai pakaian yang lengkap ketika sembahyang, iaitu kain, baju. Ni bukan kain saja. Dia kata sah, memang sah, tapi tak sempurna. Kita nak jumpa dengan, bukan nak jumpa dengan tuanku raja, nak jumpa dengan JKK pun buh dengan semat, no, buh dengan baju dalam tu, take in. Nak jumpa Allah Ta'ala, raja segala raja, kita buh kain plekat saja. No? Tegah tak ada tu kain tolah saja. Ni cerita duk asrama dulu ni, duk rumah sewa. Buka pintu, tu dia kain tolah sembahyang. Buat apa tu sembahyang? Tengah duk sujud pakai kain tolah. Pasal apa ni? Dia kata baju lain tak kering, tengah duk basuh. Tu cerita orang rumah sewa macam-macam. Biasa duk rumah sewa dia tahulah. Dan kopiah, pakai kopiah atau serban. Nak melihat lagi balut serban. Aku bukan ustaz. Serban bukan milik ustaz. Serban bukan milik tok guru. Serban milik orang Islam. Pakai serban ni didoakan malaikat, digandakan pahala. Ni. Tu baca dalam bab serban lah. Dalam lum'ah pun ada sebut. Dalam amaliyah Jumaat kita baca sebelum ni pun ada sebut dalam bab serban tu. Kemudian kata rukun-rukun sembahyang. Rukun-rukun sembahyang. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam, insyaAllah. Jadi ada beberapa makluman. Yang pertama sekali, Teratak Ilmu Haji Abdul Majid minggu ni sibuk menambun tanah di belakang sana 130 lori. Banyak ribu kat habis. Hak kita beli itu ni, rasa-rasa kos tambun tu teruk pada kos beli lagi. Bolehlah pakat-pakat bagi perhatian kat situ. Kemudian yang kedua, ada kekosongan di pemesyuarat baru ni. Dah dirilis mana hak yang pergi ke unit Turas, hak mana tinggal lagi unit Tahfiz. Jadi unit Tahfiz, hari tu duk tanya, ada kekosongan 12 tempat. Jadi siapa yang berajak nak hantar anak, pengambilan 9 tahun hingga 13 tahun saja. Lebih tak terima dah. Lebih kena pergi ke unit Turas. Itu pun kalau lulus temu duga lah. Dia Teratak Ilmu ni dia terhad Tok Guru Jinan tak pergi ambil banyak, 40 orang no? Kita pernah minta sekali Tok Guru nak ambil lebih boleh tak? Dia terhad 40 orang tu mula kat jaga kan. Dia tanya lagu tu, mu nak banyak ke, nak banyak ke, nak kuat? Banyak pun tak kuat, tak jadi, no? Selalu dia sebut, baru ni pun sebut lagi, kita mengaji jangan jadi kecoh. Mengaji jangan jadi kecoh, biar jadi ikan. Ikan ni sekok boleh masak dah. Kena pula ikan talang dia buat sekawah ulai. Tapi kecoh mana boleh masak sekok? Kecoh tahu mesti kecoh. Siput kecoh tu lah, siput seduk tu, siput benang tu. Kecoh, siput kecoh tu mana ada orang masak sekor? Paling kurang pun sekilo sepuyuk tu baru boleh makan. Nah, ikan tak apa, ikan sekor boleh masak, kecoh tak ada. Jadi dia kata kita mengaji ni, pelajar-pelajar jangan jadi kecoh banyak tapi tak ada apa. Biar jadi ikan tak apa, tak banyak tapi ada kualiti. Bahasa Tok Guru kata yang pelik juga bahasa depa ni noh. Jadi ada kekosongan lagi 12, pengambilan 9 hingga 13. Beliau tuan-tuan berhubung dengan pihak madrasah di luar sana pun nanti ada wakil. No. Tu yang kedua. Lepas tu insya-Allah yang ketiga, pihak guru-guru di Teratak Ilmu ni pun ni bukan dibayar gaji sangat. Kah ada orang bagi zakat lebih-lebih sikit baru depa dapat lah. Tak ada pakai tak ada, jadi depa usahakan ada kedai. Ada kedai barang-barang sikit lah, barang pakaian muslim, bakhur pun sebagainya, macam-macam barang lah. Ada mereka mari sikit tu boleh tuan-tuan, tolong mereka secara tak langsung, tolong madrasah jugalah, sebab mereka ni duduk tolong madrasah. Kita tolong mereka dengan cara beli barang, kita dapat untung mereka sikit, dan mereka tolong madrasah, kita tolong agama juga. InsyaAllah bolehlah pakat-pakat di luar sana, insyaAllah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna sauda'naka ma qara'nahu farududhu lana anda hayati ila Allah. Simpankanlah, peliharakanlah, ingatkanlah segala ilmu yang baca, yang kami dengar, yang kami lihat daripada kebaikan ilmu itu, farududhu ila, keluarkanlah ilmu itu saat kami hendak menggunakannya. Wa sallallahu wasallam alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum.